Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sesi kita dalam ADMAT lagi untuk topik seterusnya iaitu sukatan membulat insya-Allah. Sebelum saya start untuk kita buat soalan biasalah saya akan bagi kamu sedikitlah nota-nota penting dalam topik ini. Kita tengok sukatan membulat Okey. Dalam sukatan membulat, benda penting cerita dia pasal dua perkara. Yang pertama adalah cerita pasal bulatan. Okey, bulatan. Untuk bulatan yang penting adalah dia punya pusat dulu saya kena ni. Kadang-kadang saya ingat. Okey. Dan pusat bulatan akan menghasilkan satu yang kita namakan ini adalah sektor bulatan. Dengan sudut dia theta berjejari R. Okey. Itu asas dalam bulatan yang pertama lah. Kedua, kita akan tengok cerita pasal bulatan ni dia akan menghasilkan benda namanya apa? Sektor. Kan? Sektor kan? Bila sektor dia ada pula panjang length. Dalam ADMAT simbol dia sebagai S. Kamu semua dah hafal. Formula S apa? S sama dengan R theta. Itu yang kita bagi apa? Panjang lengkung. Lengkung ataupun length of arc. Okey, panjang lengkung. Bila ada sektor, ada panjang lengkung, dalam dia kita boleh kira pula nama dia apa? Luas. Saya biasanya luas saya akan letak dekat dalam. Ini kita bagi luas kawasan ni, luas sektor. Formula dia 1/2 R kuasa 2 theta. Saya pakai R lah. Sebab dalam soalan kamu biasanya R. Dia makin tunduk pula answer aku ni. Oh, hormat betul dia. Okey. Okey. Sampai kat sini, seterusnya boleh juga berlaku dalam satu segi bulatan ada segitiga yang terlibat. Ada segitiga. Contoh, kalau segitiga dia jadi macam ni. Ini sudut dia contoh, dia jadi macam ni. Ini kita panggil dia segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama dan akan wujud satu luas. Ini luas dia kita panggil dia nama luas tembereng. Ini yang kita panggil luas tembereng. Area of segment. Luas tembereng. Panjang ni pula. Ni, datang ni. Nanti kena istilah, kena tahu. Nanti dia bagi istilah kacau. Dia bagi dia perentas. Perentas. Formula untuk luas tembereng adalah 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Bila ada sin theta ni kat sini kita kena pakai mod kalkulator kamu kena tukar kepada grad. Okey, ini bersama lupa saya bagi tahu. Semua sudut ni unit dia mesti dalam rad. Ini bersama unit dalam radian. Okey. Panjang pula. Ini panjang Biasanya panjang untuk panjang perentas. Ini R, ini R. Panjang perentas biasanya saya lebih galakkan pelajar menggunakan formula cos. Formula cos dalam topik penyelesaian segitiga. Kalau bagi perentas dia ada dua formula. Formula pertama kita boleh pakai formula trigonometri biasa. Satu lagi boleh pakai formula cos dalam penyelesaian segitiga. Okey? Jap. Okey. Ini lebih kurang dia punya formula-formula dia. Cuma bila kita pasal sektor, kadang-kadang sektor kamu dia ada satu segitiga dalam sektor. Contoh sektor macam ni, dia menyebabkan segitiga bersudut tegak. Ini sudut theta, ini dia punya radius dia. Bila sektor tegak, maksudnya yang terlibat dalam cerita ni akan melibatkan dua topik, iaitu trigonometri ataupun satu lagi boleh juga jadi Pythagoras theorem. Biasanya kita gunakan trigonometri lah. Contoh sebagai
untuk nak cari panjang ni pasti Y, ini pasti X. Nak cari panjang dia, kita boleh gunakan formula. Kalau pasti Y kita pakai sin. Di sini akan jadi R sin theta. Pasti X pula kita akan pakai sebelahan, kita akan pakai cos. Jadi sini akan jadi R cos theta. Yang mana R kita adalah dia punya radius. Bila pakai theta, kalau theta ni unit dia rad, maka kalkulator kamu kat sini kena tukar mod kepada rad. Okey, itu biasanya. Tapi kegunaan paling tinggi, paling selalu digunakan paling tinggi pula untuk trigonometri adalah biasanya digunakan untuk mencari sudut. Mencari sudut biasanya kita akan guna untuk kita boleh guna sin ataupun cos. Kalau dia bagi radius, mesti kita akan bagi gunakan sin ataupun cos. Okey. Yang tu theta sebenarnya kita pakai sin negatif 1 kita ambil y per r. Tapi dia kena bagilah dua orang ni. Contoh okey. Maklumat-maklumat yang selalu kita gunakan dalam topik bulatan. Okey. Kenapa? Saya tulis ni. Tak susun pun. InsyaAllah. Okey. Sekarang kita terus pergi dekat soalan yang pertama. Semua ada modul ke? Ada yang tak ada? Saya harap semua ada lah. Kalau semua ada, senang sikit. Kalau tak ada, besar sikit. Kamu kena salin apa yang saya buat. Okay, dekat whiteboard ni yang tak ada. Okay, saya padam dulu. Ada yang baru masuk nak sempat. Dia start nombor 3 terus. Gambar dia lebih kurang macam ni. Ni. Okay. Ada segi 3 sikit kat sini. O. A. B. C, D. Okay. Rajah 3 menunjukkan sektor OBC berpusat O. OA terletak di atas OB dengan keadaan dia bagi nisbah kat situ. OA nisbah dengan OB sama dengan 5 nisbah 6. Okay. Kemudian diberi pula OA sama dengan 10 cm. Dan sudut BOC sama dengan 5/3 rad. Ini saya baca, saya tulis je. Soalan dia. Okay. Hitung A, dia nak panjang AB. Panjang AB dalam cm. Okay. B, dia nak perimeter kawasan berlorek. Perimeter kawasan berlorek. C, biasalah luas pula. Luas kawasan berlorek. Okay. Jadi untuk soalan macam ni, kalau dalam exam SPM, kalau kamu jumpa soalan dalam kertas 2, langkah pertama yang dicadangkan, yang saya cadangkan lah kepada kamu semua. Langkah pertama, kertas 2 ada gambar, kamu kena lukis semula gambar tu. Kalau boleh, lukisan kamu lebih kurang bentuk juga sama tapi dia besar sikit, senang kita nak conteng. Apa saja yang kita conteng kat tepi tu nanti akan dikira sebagai jalan kerja dan kamu kena hantar. Tapi kalau kamu conteng dekat kertas soalan tidak dihantar macam betul. Kamu balik. Okay? Jadi lukis semula lebih kurang. Contoh, walaupun saya dah lukis tu soalan, saya lukis sekali tak ada masalah. O, A, B, C, D. Lorek. Masa kamu lukis semula, kamu yang penting labelkan setakat yang kamu mampu. Kalau boleh lebih, boleh dia bagi lagi bagus. Label je terus. Contoh kat sini yang saya nampak dengan jelas adalah OA 10. Letak sini 10 cm. OA. Kemudian dia bagi apa? Nisbah. OA, nisbah OB. Kalau nisbah, kita akan susun atas bawah supaya senang faham. 5 nisbah dengan 6. Itu. Yang kita ada pula adalah OA. Jadi ada OA, kamu boleh gunakan kaedah potong. Letak 10. Jadi kita boleh cari OB dengan menggunakan apa? Pecahan biasa je sama dengan apa? Yang boleh kita buat ni. 6 potong pindah sebelah. Dapat jawapan kita OB sama dengan 12.
Jadi OB 12, OA 10, AB 2. Soalan yang pertama selesai. Tiba-tiba dekat jawapan bawah tu kamu tulis je AB sama dengan 2 cm. Nampak? Jalan kerja tak semestinya buat kat sini. Dekat gambar, lepas tu kena lukis mula dan hantar. Kan ada pelajar conteng kat gambar asal ni, conteng, tinggal yang ni je. Mana jalan kerja tak ada, tak hantar. Kan? Itu markah dia, walaupun markah dia sikit tak banyak 3. Kan? Jadi jangan pergi kat situ. Ini semua yang kamu tak sangka pun. Okey? Kemudian kita settlekan lagi apa? Soalan seterusnya, maklumat seterusnya dia bagi apa? Dia ada bagi sudut. Dia label. Sudut dia bagi kat sini adalah pi per 3. Nampak? Bila kita ada sudut, kita ada ni. Hypotenuse. Sudut kita ada hypotenuse kat sini. Kita boleh anggap benda ni sebagai R macam tadi ada formula segitiga dia kan. Jadi kat sini kita boleh anggap sebagai untuk nak cari Y dengan X ni kita boleh dapat dah. Menggunakan apa? Trigonometri. Macam mana trigonometri? Kita ambil Y kita apa? Y adalah bertentangan. Jadi 10 sin pi per 3. X kita bersebelahan. Kita boleh guna 10 cos pi per 3. Cuma kena hati-hati kan. Bila guna kalkulator, kamu mesti tukar mod kamu kepada rad dulu. Ini kalkulator saya. Sama macam kamu dia ni okey. Mod ni kan tekan. Nampak? Tekan nombor 2 dulu. Pilih rad. Pastikan R kecil kat atas tu. Bukan D itu kita boleh buat 10 untuk kalkulator yang ini yang simple ni 10 sin kena letak dalam kurungan lah untuk selamat kalau ada pecahan pi per 3. Sama dengan dapat jawapannya 8.66. Ambil label kat gambar kamu. Dia tanya tak tanya kemudian kita buat. 8.66 cm. Nampak? Bawah tu apa kamu buat? Terus cari. Kamu hanya perlu pergi kat tempat sin tu, naik ni. Pergi tempat sin. Bila dia klik kat sin tu, kita tukar je jadi cos. Cing. Sama dengan. Dapat jawapan 5. Bawah ni 5. Label dekat gambar kamu. Semua yang kamu tulis ni dikira sebagai jalan kerja yang dihantar. Kena ingat jangan tak hantar pula. Sebab tu jangan buat dekat gambar asal ni tak hantar. Kita kena buat kat tempat kita hantar. Okey? Lepas tu baru kita teruskan. Senang. Apa soalan seterusnya? Perimeter kawasan Blore. Perimeter kawasan Blore, siapa yang terlibat? Siapa yang terlibat dulu? Perimeter, saya akan buat siapa yang terlibat dulu. Iaitu kalau saya start dengan A, saya pergi ke B, campur B, pergi ke C, campur C, pergi ke D, campur D, patah balik ke A. Itu nama perimeter. Mula dekat A, habis dekat A. Betul. Okey? Apa yang kita ada kita letak dulu. AB dah ada 2. Cantik. Unit tak payah. Unit final. Final answer di unit. Okey? 2. BC. Panjang lengkung. Panjang lengkung. Nak buat kat bawah ni boleh. Nak buat kat tepi gambar boleh. Asalkan kamu hantar. Contoh kat tepi gambar ni saya nak buat. BC. Saya pakai formula apa? S sama dengan R theta. S apa? S saya BC. Sama dengan jejari gangsong. Semua sekali berapa? 12. Berapa theta kita? Pi per 3. Sama dengan 4 pi. Nampak? Letak kat BC dulu. 4 pi dulu. Tak payah kira poin-poin dulu nanti. Kan kalkulator. Tambah. Okay, CD. CD jangan kira. Jejari kita semua 12. Sini ada 5. Nampak kita label. Ini kira jalan kerja ni. Mana label 5 ni. Tekan kalkulator je tadi. 5. Nampak? Kita dapat je apa? 7. Letak balik. DC sini kita 7. Campur. DA kita dah ada dah. 8.66. Ambil kalkulator. Campur semua.
Apa dapat? 2 campur 4 pi kita 3.142. Pakai pi pun tak apa, sama je jawapan dia. 7 campur 8.66. Okey. Bila dia bagi tahu kata pi contoh dia bagi tahu guna pi sama dengan 3.142. Ini merujuk kepada jawapan kamu hendaklah dalam bentuk perpuluhan. Yang terbaik. Kalau dia kata guna pi sama dengan 22/7. Jadi given dia apa? Dia kata jawapan bagilah dalam bentuk pecahan terbaik. Nampak dia contoh itu given dia. Tapi kalau kamu dapat macam ni, betul kamu bagi dalam pecahan nak buat macam mana? Asalkan nilai dia harus serupa. Contoh sini kita akan dapat jawapan 30.23 cm. Kenapa saya ambil 2 tempat perpuluhan? Sebenarnya saya tak ambil 2 tempat perpuluhan. Yang saya ambil adalah mengikut dia bagi. 1, 2, 3, 4. 4 angka bererti. Itu kita ambil dulu. Kalau nak guna kemudian tunjuk bawah pula. Contoh, ambil dulu 4 angka bererti. Hint dia bagi pi dia 4 angka bererti. Kita orang pakai 4 angka bererti. Kalau hint dia bagi pecahan, kita buat pecahan dulu. Kemudian jawapan nak tukar kemudian. Tulis lagi bawah tu, tak ada masalah. Sini kamu akan dapat markah dia 3 lagi markah. Untuk apa? Perimeter kawasan berlurik. Boleh? Okey. Jadi kat sini dah siap untuk perimeter. Nampak? Gambar ajar kamu ni yang kamu lukis dia terus lukis besar, semua lukis besarkan daripada yang asal. Kalau kita banyak contoh kat sini, senang kita buat dalam kerja dekat gambar ajar sebenarnya. Okey. Seterusnya soalan C dia, luas kawasan berlurik. Sebab kat sini dia. Bila luas kawasan berlurik, cara yang terbaik untuk menyatakan idea kita adalah melalui lukisan. Contoh macam ni saya akan buat luas sama dengan ada dia tanya luas kawasan berlurik, kita tulis luas dia boleh. Sebab apa? Satu tu je luas saya tanya. Tak ada luas lain. Luas kita adalah saya buat simple je. Sektor keseluruhan tolak dengan segitiga. Ini kita gambarkan apa? Idea kita nak jawab tu dengan menggunakan lukisan. Tapi jangan lukisan saja. Lukisan perlukan maklumat-maklumat penting. 4 pi mana tu? Ni atas. 4 pi atas ni. BC. Ni turun. Okey. Okey. Nak sampai situ ni. Jangan gambar saja. Kalau gambar sektor, kita perlukan sudutnya. Berapa sudutnya? Pi per 3. Berapa je jari dia? 12 untuk sektor. Nampak? Untuk segitiga, nak kira luas perlukan apa? Perlukan lebar bawah dia berapa? 5. Tinggi dia 8.66. Kita letak maklumat-maklumat yang penting je sudah. Kalau terlupa letak, itu terlupa. Terlupa tak apa, sebenarnya idea saja. Bawah dia penting. Kita letak supaya tak lupa. Formula apa? Substitute-nya apa? Formula untuk sektor 1/2 R kuasa 2. Saya pakai darab dia senang tak payah pakai kurungan 12/2 theta. Tolak segitiga 1/2 darab 5 darab 8.66. Nampak? Cukup. Ambil kalkulator, tekan terus. Selesai. 10 markah. Senyum kat kawan sebelah, jawab next question. Okey? Tekan. 1/2 biasanya kamu saya cadangkan kalau tekankan kita pakai 0.5. Kalau 0.5 laju lagi kita tekan. Darab 12/2 darab pi per 3. Terus tolak 0.5 darab 5 darab 8.66. 57.75. Okay. Terlupa letak unit. Tengok dekat soalan asal dia. Boleh. Ada tak unit? Kalau soalan asal dia ada dinyatakan unit, kamu tak letak, tak ada masalah. Dia tak kira pun. Tapi kalau unit dia cm kuasa 2, kamu salah letak, pergi letak meter ataupun letak cm saja. Maksudnya kita boleh anggap jawapan kamu salah. Walaupun nombor betul. Orang tanya luas berapa?
12 cm. Salah. Unit salah. Jadi saya nak siapkan kalau boleh tak boleh lah. Tak boleh. Okey? Jom kita tengok soalan seterusnya. Macam mana setakat ni okey? Boleh? Tak apa ni. Okey. Boleh Boleh Kalau boleh ikut boleh ikut saya harap boleh ikut je sebab yang ni dah banyak kali kita bincang belakangnya tapi saya memang nak sangat sebab apa? Saya target kali ni bahagian B bulatan. Bahagian B saya target kali ni adalah bulatan. Jadi kalau bulatan bahagian B 10 markah. Kalau dia tak duduk bahagian B, duduk bahagian A markah dia 7 je. Kan? Kurang sikitlah. Kita nak duduk dalam B. Kalau bahagian B kita boleh buang lah benda yang kita takut tu, contoh macam ada pelajar, cikgu saya risau lah macam nak jawab pembezaan kelahiran. Nampak? Tiba-tiba ada pilihan kena pilih 4. Dia bagi 5, pilih 4. Saya salah tekan dia kalkulator. Oh iya kena sama. Aduh. 3 kan. Betul 3 kan. Kalkulator betul. Pak. Kan? Salin salah. Bodoh. Okey. Teruskan soalan seterusnya. Mari nombor 5. Betul. Ada asal. Bila kamu lukis mula gambar tu kamu akan nampak lagi ni. Segitiga. Nampak kejadian dia. Kan? Sebelah ni tarik di sektor. Kita akan faham kejadian dia. Sengit sikit. Okey. Kali lukis je. Jarang saya sekali lukis cantik tak ni. B, M, C, Q, kawasan berlorik. Okey. Gambar cantik Ada. Maka ni menyebabkan tak masuk dalam rumah hidung. Raja 5 menunjukkan sektor OAB berpusat O dan sektor QPC berpusat Q. Jadi ada 2. Kalau kamu ada exam ni, kamu ada pen yang berwarna merah, kamu kena tengok betul lah sektor. Ada 2 sektor. Yang ni 1. Lagi yang ni ada 2 sektor. Yang ni bukan sektor, segitiga. Lain cerita dia. Okey. M adalah titik tengah. M titik tengah tak ada. Sama panjang. M adalah titik tengah. Luas sektor QPC. Dia bagi. Luas sektor QPC. Luas L. Sama dengan, dia bagi. Luas segitiga. Luas segitiga OBQ. Ini maklumat yang diberi. Kena tanda. Maklumat pertama. Sebab maklumat ni penting tulis semula tau. Kenapa saya kata penting? Sebab dalam MN, apa saja maklumat kita pakai. Kan? Kadang-kadang kita dapat satu soalan, kita tak tahu macam mana nak kira. Lupa. Kita ada maklumat yang kita belum pakai. Lepas tu kita kena highlight maklumat. Kan? Jadi bagi OB. Maklumat OB sama dengan 5 dan OQ sama dengan 12. Okey. Luas sektor OAB. Luas sektor OAB adalah Y. Okey. Soalannya A. Minta apa? Sudut BOA dalam sebutan Y. B. Luas kawasan berlorik. Luas kawasan berlorik. C. Sudut PQC dalam radian. Ini dia minta markah 10. 10 markah yang biasa otopik ni 10 markah. Okey. Yang pertama, bila kita faham cerita ni, kita tengok apa? Dia nak sudut BOA dalam Y. Mana sudut BOA? BOA. Biasanya ni. Okey, untuk nak jawab macam ni pula, kalau kamu tak nak lukis semua, nak lukis pecah-pecah pun boleh. Contoh bagi nak jawab A. Kita perlu BOA saja. Sebab ni BOA saja yang terlibat nanti tu. Jadi O A B. Dia je terlibat. Luas dia adalah Y, sudut dia kita letak sendiri, cekap.
Jadi bila melibatkan luas, apa formula luas? Luas sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Masukkanlah siapa luas kita? Y. 1/2. Berapa jari kita? Alamak, tak ada. Kena isi maklumat. OB 5S. Ada punya jari dia masuk. 5 kuasa 2 theta. Soalan nak apa? Theta. Jadi kita pindahkan saja 2 naik ke atas jadi 2Y. 5 kuasa 2 turun bawah jadi 25. Dapatlah theta kita. Tulis semula oleh sebab itu theta dapat 2Y. Lupa pula tulis theta. Theta sama dengan 2Y per 25 radian. Selesai. Berapa markah? Biasanya tak banyak. 2 ikut. Betul. 2 saja dia bagi markah ni. Okey. Jadi bila kita dah level 5, nanti saya nak level tu dah. Lupa pula nak level tadi. OQ 12. OQ 12. Tapi ada 2 bahagian. Kamu P ni, dia tak bagi tahu pun P itu titik tengah. Jangan kau pandai-pandai. Yang dia bagi tahu titik tengah adalah M. M titik tengah. P bukan titik tengah. Jadi kalau kamu tengok, kita ada segitiga. Bila segitiga, kita ada 5. Bawah kita ada 12. Jadi kat sini, secara automatiknya otak kamu terus tangkap benda ni apa? Pythagoras theorem common. Common yang patutnya kamu hafal. Apa benda? 5, 12, 13. Nampak? Boleh? Okey, kalau kamu tak hafal, kenalah pakai kalkulator. Untuk mengira panjang hypotenuse. Okey. Jadi kat sini dapat 13, kita bahagi 2 dapatlah seorang 6.5. Sini pun 6.5. Sini pun 6.5. Sini pun 6.5. Semua 6.5 saya isi. Okey. Jadi kita dapat seorang lagi. Ni 6.5. Panjang OQ 12. Ini siapa dia ni? 12 tolak 6.5 dapat 5.5. Banyak dapat ni. Banyak orang dapat. Okey. Sekarang kita masuk soalan seterusnya. Dia nak apa? Luas kawasan berlori. Luas macam tadi juga. Bila nak cerita pasal luas, idea dia adalah menggunakan lukisan yang terbaik. Siapa tolak siapa? Luas sama dengan segitiga. Okey. Tolak dengan sektor. Nampak? Segitiga, luas dia kita hanya perlukan bawah dia 12. Tinggi dia 5. Nampak? Sampai kat sektor, jari ada 6.5. Alamak, tak ada sudut. Macam mana nak kira? Kena pergi kira sudut dulu. Kat mana nak kira sudut? Pakai sektor ke? Pakai tak dapat lah pakai sektor. Dekat segitiga kita sini. Nampak? Sudut dia asalnya adalah segitiga tu yang bagi sudut. Awal-awal saya beritahu, kalau biasanya nak cari sudut, kalau ada segitiga, perhatikan. Mungkin dia akan guna trigonometri. Ini kita ada semua ni, 5 ada, 12 ada, 13. Sukan 30 nak pakai string constant. Jadi saya akan pakai tan negatif 1, 5 per 12 sama dengan sudut kita. Ambil kalkulator berapa sudut mana-mana. Mana kalkulator saya? Kita order. Ingat mod, cek mod dulu. Cek mod mesti R. Kalau D kita lah dapat D tadi. R dulu Dia terus buat R je, mod R. Terus tekan shift tab kurungan 5 per 12. Baru dapat 3948. Selesai. 0.3948 rad. Dah. Sini cerita dia. 0.3948. Dekat gambar tu tulis tak lupa ni. 0.3948. Betul tak? Okey, sekarang dah boleh guna dah formula luas, iaitu segitiga 1/2. 12 darab 5 tolak 1/2. Jari R kuasa 2 darab dengan theta 0.3948.
Ambil kalkulator, tekan. Man, tolong tekan nama Man. Apa saya salah lagi? $21.66. Itu ke? 21.66. Betul ke? Okey. Jadi dah dapat nampak. Sampai satu lagi last kali dia tanya apa? Sudut PQC. Sudut PQC ni dia kata apa? Ada soalan ni mengundang challenge. Sebab tu kamu tengok sudut PQC tu mana? Markah dia 3. Nampak? Luas kawasan blok red kita ni je kita buat 5. Yang tu yang syok ni je 5. Sebenarnya kamu tak pasal ni termasuk dalam kerja label ni semua termasuk dalam jalan kerja. Nampak? Dia termasuk semua. Please lukis semula. Okey? Sudut PQC ni boleh guna kelas kenapa? Ada pelajar tak pasal ni maklumat pertama. Yang ini tak pasal ni. Kalau kamu ingat tadi kalau kita tulis sebenarnya otak kita dah memorize tu. Betul kita ingat ada benda yang belum digunakan. Siapakah dia? Kalau kamu tak ingat yang ni, kamu nak cari, ni dah ada, ni berapa pakai dulu situ sampai last tak dapat. Termenung dah. Nampak? Jadi kita guna mana? Kita guna maklumat yang pertama ni. Pada amat tak muat dah. Dalam yang A ni atas tadi. Dia bagi luas QPC. Luas QPC sama dengan luas segitiga OBQ. Sebenarnya senang ni soalan ni. 3 markah bonus ya. Luas QPC. Mana QPC? Yang semua. Tengok. Luas. Biasalah lukis. Ada sudut sini. Delta 6.5. Itu saja perlu dalam luas. Luas segitiga. Kita dah kira dah segitiga mana tadi. Ini adalah segitiga sama dah 5, 12. Dah. Confirm dapat delta. Iaitu apa formula kita? 1/2 6.5 kuasa 2 delta. Yang ini 1/2 darab 5 darab 12. 1/2 dengan 1/2 mampus. 6.5 kuasa 2 bawa sebelah. 5 darab 12 kat sini 60 per 6.5 kuasa 2. Dapat jawapan kita kat situ. Settle masalah. Nampak? 3 markah macam tu je. Sebab apa? Ada setengah pelajar tak dapat apa? Dia tak pasal yang maklumat dia bagi. Okey? Berapa? 60 bahagi dengan 6.5 kuasa 2. Dapat jawapan 1.42. Selesai. Unit. Kalau tak letak, tak perlu lagi dalam red. Bila dia minta dalam red, anggapan dia apa saja nombor kamu bagi, maksudnya adalah dalam unit red. Boleh? Okey? Boleh? Okay, sekarang kita terus masuk untuk red tu. Baik. Kita kena buat ni ke sini sikit lah sebab tu warna putih ni tak cat. Dia senang je kamu kadang ada setengah pelajar dia mata dia tak boleh. Dia misalnya orang tak cat dia tak cat. Tak cat. Saya tak lihat tengok saya asyik tak fokus kat sini, fokus kat situ je. Ada setengah orang tu okey. Kita teruskan pergi dekat soalan seterusnya. So hari ni nombor 6. Nombor 6. Padam tu. Yang mana yang dah ada modul tu, kau boleh tengok. Sambil tengok tu apa langkah pertama, kamu cubalah. Sebelum saya lukis, kamu labelkan setakat yang mampu. Labelkan. Gambar asal. Gambar asal dia datang dengan bajet. Separuh bulasan. Ni. Skill masih ada. Tarik naik. Yes. Tarik naik. Potong.
Cantik. Theta B Q O 90 degree R E S. Boleh. Ini sama macam dia bagi ya. Okey. Apa makna bahasa seterusnya? Dalam rajah 6. OPTR adalah sebuah semi bulatan dan berjejari 6. Berjejari 6. Maksudnya bila kita nampak dia jejari 6, kita terus masih cuba perasan kamu ni. Okey, jejari 6 lupa ni. 6, ni kita buat 6. Ini kita buat 6. Yang ni jangan lagi. Kenapa? Ada 2 bahagian, tinggal dulu. Tapi dalam otak kita dah baca dah. Okey, ni 6, ni 6, tunggu ya. Macam tu kan. Okey. Seterusnya QSR adalah sektor sebuah bulatan berpusat Q. Yang ni kita kena draw ambil filter dia. Siapa? QSR. Ini sektor lain sektor ni. Ini sektor yang kita besar nampak. Bagi nampak. QSR dia kata berpusat Q jejari 10. Bila jari 10, ini 6, ini dapat ni. 6, ini tinggal lagi 10 tolak 6, 4. Bila dapat 4, ini dapat ni. Apa ni? Sini 6, sini pun patut 6 juga. Ini 4, ini 2. Banyak dah. Bila kita lagi banyak kamu label, kamu nampak pengalaman tu 2-3 soalan kita buat. Lagi banyak kita label, lagi banyak kita dapat maklumat yang senang. Untuk jawab kan. Lepas tu tolong lukis mula. Jangan kau label dekat soalan tu nanti kena potong tampal tak senonoh bawa agam. Soalan lukis. Okey. Sekarang macam mana? Ada satu lagi. Ni dah ada, ni dah ada, ni dah ada, ni ada. Ni mana? Nampak? Kalau kamu nampak boleh cari tak ni? Boleh. Kita ada 4, ada 6 apa? Kalau ada 4, ada 6, sudut boleh, panjang boleh. Sudut lagi senang kita pakai apa? Pakai Pythagoras theorem. Dan saya pernah ajar kamu kelas sebelum ni kalau kamu ingat, nak cari hypotenuse kita tekan calculator je pakai pole. Pole 4,6. Kat mana pole? Pole tekan dekat shift tambah Tapi nak kita kamu shift tambah ke? Shift tambah. Tekan. Kamu tekan pole 4,6. Pole. Shift tambah. Ni pole. Pole 4, koma ni. Cari koma tak jumpa ni koma. Koma 6. Okey. Tu. Sama dengan 7.2. Okey. Kita akan dapat kat sini 7.2. Labelkan. Bila sini 7.2, atas dah boleh kira dah. Berapa atas? Kita tahu. Jari dia tadi, ni 10. Di sini 7.2, sini akan dapat 2.8. Jadi banyak dah dapat. Dah banyak dah. Okey, saya tak baca soalan ni pun. Mana soalan? Okey. Soalan yang pertama, A. Dia minta nilai theta dalam graf. Dah ada idea? Nampak? Senang je. Nak jadi Dora je. Apa nampak lah kat mana? Tak tahu cerita dia. Itu Dora. Kalau kita nak ketengahkan idea kita, kita just boleh draw semula segitiga tu. Theta. Kita ada bawah kita 4. Jangan ambil yang ni kita kira. Yang asal ni, dengan ni asal bagi yang senang kira. Nah. Kita akan pakai apa? Theta sama dengan tan negatif 1, 6/4. Ingat, mod kamu mesti direct terus dalam unit rad. Mana kita? Kan. Shiftan. 6/4. Tak payah kecilkan 6/4 tu. Kalkulator kan ada. Okey, dah. 0.9828. Ambil 4 angka bererti. 9828. 0.9828. Red selesai. Buat markah? Alah, 2 je. Itulah. Bila dah biasa buat admin, 2 kamu akan cakap pun. 2 je. Kalau tak biasa buat admin jarang push. Dah dapat markah? Seronok. Lagi bagus kat dalam exam.
Dapat disyukur. Dapat disyukur. Tak apa. Tak dapat ujian. Nampak? Sini tahu. B. Terus. Perimeter kawasan berlorek. Biasanya perimeter, tadi kamu ingat saya buat perimeter, saya akan ceritakan dengan huruf. Siapa terlibat? TS campur SR campur RT. Nampak? Tiba-tiba ada pelajar, dia buat dalam cakap ni je. Habis. Tu je dia mampu. Kan? Ada setengah pemeriksaan dia bagi 1. Kenapa dia bagi 1? Kamu sempat buat idea dia tapi tak sempat menghabiskan. Konon-konon mungkin habis masa. Mungkin soalan ni last dia buat. Nampak? Tapi kadang-kadang dia selak sebelah separuh lagi. Tak apa. Itu maksudnya cakap mana buat. Jangan padam ni, biar je. Asalkan benda tu penting, nampak? TS ada. Isilah. TS ada. 2.8. Dah. SR. Panjang lengkuk. Buat kat tepi gambar je. SR. Formula kita. S sama dengan R theta. Berapa je jari dia yang besar ni? 10. Berapa theta dia? 0.9828. 0.98. Alamak, nak terkeluar. Okey, tak apalah. Dapat apa sini? 9.8. Saya tak ambil 2 puluhan. Saya ambil 1 je sebab yang ni 1. Supaya senang kira. Cukup. 9.8. Tak. Siapa seorang lagi? Ni? Dalam ni. TR ni. Kan? TR pun sama juga. S sama dengan R theta. Kan? R dia apa? Dia jari dia. TR. Ni TR. Dia punya sudut dia dekat 90 darjah. Dia jari dia 6. 90 darjah. Kena hafal. Kena hafal. Macam mana hafal dia? Kamu kena ingat dalam red 2 pi adalah bersamaan 360 darjah. Jadi pi kita adalah bersamaan 180 darjah. Jadi 90 darjah adalah bersamaan pi per 2. Nampak? Jadi satu hal sama lagi yang patut kamu tahu adalah 60 darjah adalah pi per 3. Yang ini 4 ni cukuplah, selalu pakai yang ni. Okey? Jadi kita ambil mana? 90 darjah. Dalam red kita adalah pi per 2. Kalau hafal lah sikit. Kalau tak hafal, kena pakai formula pertukaran antara degree kepada red. Kita letak je pi per 2. Di sini kita akan dapat 3 pi. Macam tadi kan? Tadi 4 pi, 3 pi. Itu cara dia. Kita masukkan. SR 98. RT. Oh ni yang 90. 3 pi. Tekan kalkulator. Siaplah kita dia. Okey? Tengok. Apa jadi? 2.8 campur 9.8 campur 3 pi. 22.02. Apa? 22.02. Macam tadi kat unit terlupa. Terlupa tentang unit. Okey? C. Luas kawasan berlorek. Okey? Cuba buat. Luas kawasan berlorek biasanya saya akan buat apa? Yang pertama luas. Saya lukis idea dia. Lepas lukis idea dia, saya masukkan formula. Lepas masukkan formula, kita tulis, tekan kalkulator, dapat jawapan. 3 step je. Cuba kau buat. Ambil seminit. Nampak kita? Kita dapat cantik lah kita. Buat keseluruhan sektor, kita akan tolak dengan segitiga mula. Jangan ambil sektor tu salah dia. Dia tak ada sektor ni. Sektor ni siapa punya? 90 darjah yang punya. Tolak pula dengan sektor tu. Macam tu. Nampak? Maklumat yang penting. Sudut untuk sektor besar tu. Sudut kita 0.9828. Dia jari dia yang besar 10. Segitiga. Tak perlu sudut. Kita hanya perlu 4 dan 6. Sudah. Dapat luas. Yang ini. Sudut kita 90 darjah. 90 darjah. Dan ini saja. Kalau kamu tengok. Kamu boleh pakai formula matematik je. Matematik pun boleh. Matematik. Contoh saya pakai matematik sini. Dia pakai ni. Sudut 90 darjah maksudnya 1/4. Contoh saya bagi. Yang pertama, kita pakai formula 1/2
10 kuasa 2, 0.9828. Tolak dengan segitiga. 1/2 darab dengan 4 darab dengan 6. Tolak dengan sektor. 1/4 pi J kuasa 2. Ini matnya sama. Jawapan sama, jangan risau. Dan dia tak boleh larinya. Sebab setiap formula dah dikaji. Dia tak boleh konflik antara satu sama lain. Setelah maka sebut kan. Okey. Kan kita 0.5 darab dengan 100. Darab dengan 0.9828. Tolak 0.5 darab 4 darab 6. Tolak 0.25. 1/4. 0.25 darab 6 kuasa 2 darab pi. 8.87. Betul kita ya. 8.87 cm kuasa 26. Okey? Ini senang. Yang senang. Ini antara soalan yang senang tanya. Kan kalau tengok dia senang tanya. Tapi soalnya kalau tak biasa buat memang akan rasa susah. Sebab banyak tak tahu nak cari kat mana. Macam mana cari sudut. Macam mana cari panjang. Dia tak tahu. Dia lupa. Dia tu fobia. Tengok. Alamak. Itu kacau juga kan. Lepas ni jangan fobia dengan bulatan. Ini antara topik yang boleh tolong kamu dapatkan 10 markah. Full mark. A plus untuk topik ni. Kalau dapat 10 saya A plus lah. Kalau dapat 6. Itu dah B. Untuk soalan ni saja. Nampak? Kalau semua soalan kita ambil semua soalan lah. A dapat A lah. Kita merata. Itulah cerita dia kita buat. Okey? Jom kita tengok soalan seterusnya. Faham? Okey? Yang mana yang ni boleh tengok, boleh terus buat. Soalan yang seterusnya antara soalan yang susah tau. Antara soalan yang susah. Nombor 9. Nombor 9. Gambar dia. Okay, gambar dia. Kita tengok. Sini. Baru bulatan. Saya memang feel terbulatan. Maknanya ni tajak kan. Bulatan. Ni. Masa kita lukis mula gambar ni, masa tu kita faham gambar tu sebenarnya. Tarik sini. Tarik sini. Okey. Turun. Ada sektor. Boleh lah. Okay. A, B, E, O, E, F. Boleh? Kita tengok. Daripada gambar, masa kamu lukis mula kamu dapat idea banyak tau. Ada segitiga. Nampak? Kamu dah nampak? Ada segitiga. Ada segitiga maksudnya confirm. Idea dah keluar. Trigo. Mana? Apa maklumat dia? Baca soalan. Rajah 9 menunjukkan semi bulatan. Berpusat O. Berjejari 10. Semi bulatan, jejari dia 10. 10 belum lagi. Biar dulu. 10 belum lagi. Cukup. BEF adalah sektor sebuah bulatan. Salah urut. BEF adalah sektor sebuah bulatan berpusat E. D titik tengah OA. D titik tengah OA. Cantik. Ni 10, ini pun 10. D titik tengah yang confirm sini 5. Yang confirm dulu. Okey. Jadi sektor E di sini. Mana ni? Situ dia pergi sini. Ini asal-asalnya ni tu gambar dia. Jadi yang ujung ni punya. Ini punya lain cerita dia. Okey. Sekarang kamu nampak ada satu segitiga yang kita boleh selesaikan. Ada satu segitiga yang kita boleh selesaikan. Saya nampak kat sini. Cantiklah. FOD. Ini sudut yang dia tu cari. Jadi kita ada segitiga dia. Jadi untuk A, saya boleh keluarkan segitiga tersebut. Bila kita keluarkan, kita ada 5, kita ada 10. Kita ada data. Kat sini saja, nak cari sudut, kita boleh gunakan sin. Salah. Cos. Nampak? Boleh guna cos.
Jadi kita terus guna theta sama dengan cos negatif 1 bersebelahan bagi hipotenus 5/10. Tekan kalkulator. Dapat ini saya hafal. Ini saya hafal, boleh hafal. Ini 60 darjah 1.047 rad. Betul tak? Ini zaman dulu nampak. Zaman dulu tak ada kalkulator. Ini sudut-sudut biasa-biasa saya hafal. Yang biasa-biasa lah. Yang tak biasa tak hafal lah. Yang biasa-biasa. Betul ke? Apa-apa salah betul. Cek. Shift cost. Dah lama SPM saya dah lama ni. Masih betul. Alhamdulillah. Dah lama. Sekarang pakai kalkulator banyak. Lagi satu, kalau kau nampak, walaupun soalan ni tanya sudut saja. Walaupun soalan ni tanya sudut, tapi kita boleh dapat ni panjang ni. Kita pakai apa ni? Ini terpaksa pakai Pythagoras theorem. Pythagoras pakai macam mana? Betul. Kita pakai contoh ni 10 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 punca kuasa 2. Tekan 10 kuasa 2 100 tolak 25 sama dengan 75. Punca kuasa 8.66. Kalau pakai nanti lah. Biasanya dia akan pakai. InsyaAllah dia akan pakai. Kalau tak pakai tak pula simpan. Okey. Kat sini kamu tengok. Satu lagi maklumat yang kita tengok tutupan ni apa? First sekali kita dah ada 866 kat sini. Soalan B dia. Itu penting. Soalan B dia panjang lengkok BF. Yang ni yang susah tadi. BF. Okay. Bila nak panjang lengkok BF ni, kita perlukan jejarinya. Nampak? Tadi saya keluarkan BF. Saya perlu keluarkan BF. Sektor BF ni dia duduk dekat B. Sini F sampai E. Nampak? Dia kena ada apa? Sudutnya berapa? Jarinya berapa? Tak ada ni. Nampak? Ini macam mana dapat? Biasanya kita akan dapat tahun ni dekat segitiga. Segitiga mana boleh dapat ni? Nampak? Segitiga yang duduk dalam BEF. Kita segitiga tu tak mesti ni. D. Dia tak tanya. Kita nak pakai. Bila kita pakai kita tahu. FD kita ni 8.66. DE kita sini 15. Boleh dapat ni? Dah boleh dapat. Menggunakan apa? Pythagoras theorem dah boleh dapat. Berapa Pythagoras theorem? Kita tengok. 8.66. Oh, ini boleh pakai pole. Boleh pakai pole sebab apa? Mencari hipotenus. Mencari hipotenus kita boleh pakai pole. Nah, pole 8.66, 15. 17.32. Dapat Mamat ni. 17.32. Tak boleh cari panjang lagi. Kena ada sudut pula. Berapa sudut dia? Sudut dia kita pakai apa? Tan pun boleh. Theta kat sini adalah tan negatif 1 bertentangan bagi dengan bersebelahan. Dapat sudut dia pula. Berapa sudut dia sendiri? Shift tan 8.66 bagi dengan 15. 5236. 5236. 0.5236 rad. Banyak maklumat dekat gambar je. Jadi soalan ni tanya apa? BF. Formulanya apa? S sama dengan R theta. Dah senang. Bukan senang je. Kalau nak dapat atas ni susahnya. Berapa R dia? 17.32. Berapa theta dia? 0.5236. Sebab tu kamu tengok markah dia 4 je bagi. 4. Ambil kalkulator tekan 17.32 darab dengan
0.5236. Dapat jawapan 9.07. 9.07 cm. Dapat 4 markah. Tapi kalau kamu dah biasa, kamu dah tahu dah nak dapat. Mana dapat sudut? Dari segitiga? Dia mula tengok segitiga kat mana segitiga. Dia dah nampak dah idea dia. Soalan ni susahnya. Kalau tak nampak segitiga dalam ni, pakai out dah. Tak buat 866. Dapat theta seronok. Ni tak buat pun sangkut. Okey. Soalan seterusnya. Bila kita tengok soalan luas kawasan berlorek. Sebenarnya luas kawasan berlorek dah senang. Nampak? Dah senang. Walaupun dia bagi 4 markah, iaitu 4 markah tu adalah 4 markah yang mudah dapat. Kenapa? Banyak benda kita dah cari dekat soalan ni. Banyak benda kita dah cari dekat soalan ni. Nampak? Sebab tu soalan C kamu akan tengok. Kenapa soalan C ni simple sangat, markah 4? Kan? Sebenarnya maklumat tu dah cari sebelum. Markah tu dah dikira sebenarnya. Dia ambil kat atas, dia tarik ambil dia. Contoh, luas kawasan berlorek sama dengan kalau saya lukis sektor besar tadi, lukis mula lah, gambar dah ada. Tolak dengan segitiga. Untuk sektor sudut dah ada belum? Dah. 0.5236. Dia jari dia berapa? Dah. 17.32. Segitiga. Panjang ni dah belum? Mana panjang? Belum. Panjang ni belum. Ni 10. Mana panjang mana? Panjang bawah ni kan? Panjang segitiga. Panjang segitiga. Dah ada. Sorry. 15. Kan? Dah tulis dah. 15, 8.66. Dah ada semua dah. Jadi masuk formula 1/2 R kuasa 2, 17.32 kuasa 2 darab theta 0.5236 tolak dengan 1/2 darab 15 darab 8.66. Dapatlah dia punya jawapan untuk luas kawasan berlorek. Kecil je luas dia. Kamu pun akan dapat jawapan kamu kecil je. Tengok. 0.5 darab 17.32 kuasa 2 darab 0.5236 tolak 0.5 darab 15 darab 8.66 sama dengan 13.59. 13.59. Habis. 10 markah. Boleh skor. Serius boleh skor ni. Kan? Okey. Saya semalam tidur lambat hanya. Balik semalam habis kelas pukul 11. Balik rumah sampai pukul 12. Boleh pula saya layan One Piece. Kacau betul. Boleh pula layan One Piece dengan anak saya orang. Layan One Piece dah 3 episod. 3 episod dah dekat sejam lebih. Kan? Lama tak layan Okey. Jom sembang pula Okey. Jom kita tengok soalan. Kali ni saya nak kamu cuba buat. Saya ada bagi satu soalan ramalan. Mana soalan ramalan? Soalan ramalan. Okey. Kamu cuba jawab nombor 1 dulu. Nombor 1 yang ini. Ni rasa senang je ni. Nampak? Saya lukis je Cuba bagi dapatlah semua tu. Kan? Tengok saya buat macam senang je cikgu buat. Memanglah saya buat. Itu pun saya pun ada juga careless, ada juga salah. Biasa manusia. Tapi kalau boleh, sebab tu dia punya kehebatan guru ni kadang-kadang bukan hebat mana pun. Kalau dia ajar anak murid dia berjalan, anak murid dia boleh lari tau. Kalau saya ajar kamu jalan atas air, kamu boleh jalan atas air. Okey? Soalan nombor latihan try. Latihan. Kita ambil gambar. Macam soalan kita pernah buat je. Segitiga starting dia. Sektor. Ni ada ni yang pernah ajak. Okey.
A, F, C, O, D, E, B. Dori. Ini Sampurajan juga. Dori maksudnya segitiga dia bersudut juga. Dori. Maklumat dia yang pertama COD adalah tumpuan bulatan. Saya belajar. Berpusat di O berjejari 4. Di sini 4. Okey. Lain kamu suruh isi. Saya tak isi semualah. Kan? Kemudian C adalah titik tengah OA. C adalah titik tengah OA. Oh. Banyak Okey. Jadi kata sendiri. Okey. BF sama dengan 5. Oh, cantik. Itu saja maklumat yang diberikan. Okey. Dan soalan pertama, cari sudut AOB dalam radian B, perimeter kawasan berloreng. Perimeter kawasan berloreng. Nombor C, luas kawasan berloreng. Kawasan berloreng. Okey. Markah dia 244. Okey, masa yang sepatutnya 10 markah kita ambil lebih kurang 10 minit lah. Tapi saya nak kamu cuba 5 minit sekolah kan. Kita bincang. Tengok 5 minit berapa markah dapat. Patutnya kalau 5 minit dapat 5 markah. 5 markah okey. Lebih genius. Okey, silakan. Soalan dia label 4. Jadi saya letak 4 sini, 4 sini 4. Okey. Tadi kalau kau ingat, tadi kita buat dia kata ni dengan ni midpoint. Sekarang lain cerita dia. Kan? Ni dengan ni adalah jom tengok betul. Dia kata ni dengan ni kan. Walaupun dia beritahu OA tapi trik dia sebenarnya ni dengan ni juga sama. Sebab ini adalah kita panggil dia, ini dia punya jari sama. OB dengan OA sama panjang sebenarnya. Jangan kita letak sini lah silap. OB dengan OA sama panjang. Jadi kalau C titik tengah OA, maksudnya yang ini pun akan jadi titik tengah OB sebab dia benda sama. Sektor. Jadi sini 4, sini pun 4. Dia kena macam tu. Sebab kan 8, 5 bawah kita boleh cari. Sebenarnya sudut tu dah dapat. Sudut yang penting AOB. AOB sini sudut. Kita dah boleh pakai apa? Kita tengok. Keluarkan segitiga dia. Segitiga tu kan. Segitiga dia. Sini kita akan dapat 8. Depan dia 5. Dapat sudut. Di sudut kita akan pakai sin. 5/8. Cuba cek tu. Okey tak? (6751) dah siap dah buka. 0.6751. Right. Bukan kali-kali nampak ni. Nampak? Jadi apa? Ni? Pythagoras theorem terus. 8/2, 64. Tolak dengan 5/2, 25. Punca kuasa 6.24. 6.24. Dia tak suruh cari. Macam biasa tadi, orang tak suruh kita buat. Kita tahu senang. 6.24 dah ada 4. Sini akan jadi 2.24. Nampak? Sini berapa? Sini akan jadi 1.76. Situ dia tak suruh pun. Kita letak. Okey? Sekarang soalan perimeter kawasan berloreng. Ni dah ada. Banyak dah ada lah ni. Lagi mana? Ni dah ada. Yang belum mana? Yang belum ni. Nampak? Yang belum. Yang ni semua dah. Yang belum ni. Ni belum. Dengan ni. Ni sekaligus ni. Sekaligus sebenarnya.
boleh kira sekaligus. Macam mana kira? Panjang dia terus daripada C pergi ke D terus sekaligus. Ini untuk nak kira perimeter tadi. Kan? Saya akan kira ni dulu. Ini kita panggil S sama dengan R theta. Jari dia 4. Sudut dia 90 darjah. Pi per 2. 2 pi. Baru markah ni dah sebenarnya tu. Banyak markah dia bagi ni. 4. Bestnya 4. Apa perimeter kita? Okay. Saya start dekat F. Contoh dekat F. Saya pergi dekat B. Campur dengan B. Pergi terus sampai O. Ini naik atas. O naik atas pergi ke D. D turun terus sampai C. C patah balik ke F. Lengkap pusingan kita. Contoh, kalau kamu tak nak tulis huruf tak apa. Kalau tak nombor dia terus. Sama yang penting jawapan dia. FB 5. BO 8. OD. Ada OD. Okey, 4. DC. So, dah kira. 2 pi. CF. 2.24. Dapat perimeter dia. Berapa dapat perimeter dia? Hilang lagi kalkulator. Boleh. Dah buat. 5, 8, 4. 17. Campur dengan 2 pi. Campur dengan 2.24. 25. 52. Nampak? Bila perimeter dapat luas senang. Luas ni senang sikit berbanding dengan perimeter. Okey. Macam mana idea dapat luas ni? Yang pertama, kita tengok kawasan lorek kita ada 2 kawasan je. Kawasan yang pertama yang ni. Kawasan kedua yang ni. Nampak? Apa idea kita? Yang ni segitiga tolak sektor ni. Nampak? Betul? Yang ni. Ini saya boleh buat kat sini. C kita. Mula-mula saya akan buat segitiga tolak sektor yang kecil tu. Okey. Jadi kat sini kita akan dapat segitiga. Panjang bawah dia ni 6.24. Tinggi dia 5. Sektor sudut dah dapat mana? 6751. 0.6751. Jari dia 4. Dapat bahagian 1. Luas 1. Dapat jawapan dia 1/2 darab 5 darab 6.24 tolak 1/2 jari 4/2 theta 6751 dapat luas. Ini kita buat secara kaedah yang digunakan berasingan. Cari 1, cari 2, campur. Kaedah ni. Kita boleh pakai jalan exam boleh juga. Jangan bukan mestinya buat terus, tak ada salah tu boleh. Ini kita akan dapat darab dengan 6.24 tolak dengan darab dengan 0.6751 10.2. Amat ni. Contoh kat gambar apa tak tu? Okey. Ni tak? Macam mana cerita dia? Dia adalah sudut ni kita ada. Sudut ni adalah pi per 2 tolak 0.6751. Sudut tu. Kita dapat terus jawapan dia. Untuk bahagian kedua ni. Kamu dah tulis ni. Masuk dalam dinding. Luas 2. Sama dengan 1/2. Jari dia 4/2. Sudut dia pi per 2 tolak 0.6751. Langgar. Exam jangan langgar. Whiteboard jangan langgar. Okey, dapat jawapan.
6751. 7.17. 7.17 dapatlah luas kawasan berlori sama dengan campur 10.2 campur dengan 7.17. Dapatlah jawapan kita 17.37. 10 markah. Okey. Tengok satu lagi soalan. Yang ini susah sikit, yang ini kita bincang sama-sama. Okey, soalan kedua untuk ramalan. Saya ingat dah sempat buat. Sempat. Gambar dia pun baik ni. Kipas. Okey. Habis. Tak habiskan. Boleh ni? Okey. Padam segitiga dulu lah. Segitiga bersudut tegak. Kemudian ada sektor. Ingat boleh lah. Alah. Baik, ada sektor ni. Jadi kat sini O, theta, A, B, P, M, E, D, C. Okey, jom. Kita level apa dibagi tu? Sudut kat luar ni 280 darjah. Darjah 11 menunjukkan sektor OAPBM. OAPBM. Okey. Berpusat di O dan sektor OCE sebuah bulatan berpusat di O. Ada. OMD adalah garis lurus. Semua dah bagi dah. OCD adalah sebuah segitiga setegak. Semua ada dekat gambar, tak masalah. Okey. Diberi OM 10. 10. Okey. BC adalah 6. Mana BC? 6. Kemudian M adalah titik tengah OD. M adalah titik tengah OD. Jadi kalau sini 10, sini pun 10. Sini 6. Sini 6. Nampak? Ini selengkok. 6. Ini 10. Ini 10. Jadi ujung ni 4. Banyak dah dapat ni. Okey. M adalah titik tengah OD, sudut reflect 280. Okey, kalau 280 maksudnya kita akan dapat sudut penuh dia lah sebelah sana. Sudut penuh sebelah sana. Untuk sudut penuh sebelah sana semua sekali ini. Semua sekali apa? 80. Okey, maklumat dah dapat. Soalan yang pertama, cari theta dalam radian. 3 markah. Theta dalam radian. Nanti kat sini nak cari theta ni, kita kena cari sudut ni. Ni 80, tolak sudut ni dapat sudut ni. Okey? Jadi kita kena keluarkanlah segitiga tu. Segitiga bersudut tegak tu tarik sudut tegak. Sudut kita ambil sini alfa, contoh saya letak alfa. Okey, panjang dia sini tadi. Sini apa? 10, 16. Panjang bawah ni 20. Okey. Sekarang dapat cari sudut kita. Sudut alfa kita adalah, kalau macam ni saya akan pakai bersebelahan hipotenus. Cos negatif 1 16/20. Kita akan dapat jawapan shift cos 16
per 20. 0.6435. Jadi kat sini kita dapat 0.6435 rad. Yang ini kan 0.6435. Tapi soalan dia bukan cari alfa, dia nak theta. Dia nak theta. Jadi theta adalah sama dengan 80 darjah. Kena tukar kepada rad. 80 darjah. Tukar maksudnya apa? Darab pi per 180. Ini kita tukar antara degree kepada rad. Tolak dengan 0.6435. Dapatlah jawapan kita, data kita. Okey, tukar dulu 80 darab pi bagi 180 tolak dengan 0.6435. 7528. Dapat data. 0.7528. Okey, kamu kena faham idea dia, okey? Tengok idea dia. Kemudian B, perimeter seluruh rajah. Alhamdulillah, kalau kau boleh penat. Seluruh rajah senang sikit kan? B, perimeter seluruh rajah. Jadi kita warnakan dulu. Pagar seluruh rajah. Sini. Kona sini. Turun sini. Terus sini. Nampak. Jadi yang belum kita kira ni dan ni. Yang pakai ni dulu. Ini adalah S sama dengan R theta. Jari kita 10. Theta kita 0.7528 easy. Dapat 7.53 easy. Yang ini pun easy sebenarnya, ini segitiga ni. Nampak? Segitiga ni kamu boleh pakai Pythagoras. Kalau kamu pasal ni sifir mudah. Sifir mudah apa? 20 16. Sifir 4. Sifir 4 maksudnya ini 5 4. Siapa seorang lagi? 3 ni. Ini pakai 3 4 5 je ratio. 3 4 5 je ratio. Jadi sini akan jadi 12. Kalau kamu tak hafal, tak ingat, pakailah Pythagoras theorem. 20/2 tolak 16/2. Kamu akan dapat jawapan 144 ni. Dari sini 12. Dah settle perimeter. Oh my god kan? 3. Best. Apa jawapan kita? Tulis nombor tu macam apa? 10 right. Campur 7.53 right. Nanti aku tertinggal. Campur 6. Dah. Campur 12. Dah. Campur semua sekali 20. Dapat jawapan dah. Okey. 30, 40, 48, 55. Selesai. Okey. Itu contoh perimeter seluruh rajah. Luas kawasan berlorek. Wow. Dari mana? Oh, ini 1, 2, 3. Okey. Apa idea kita? Luas kawasan berlorek. Yang pertama, yang saya nampak, saya boleh buat iaitu saya ambil yang ini dengan ini boleh buat sekali ni. Buat dia sektor dia sekali, kita hanya perlu tolak segitiga je. Semua ni tolak segitiga. Okey. Untuk bahagian ni saya akan buat semua sekali minus dengan segitiga. Jadi semua sekali sudut dia 80 darjah ni. 80 darjah. Contoh 80 darjah. Dia jari dia 10. Kalau degree kita boleh pakai formula matematik, tak ada masalah. Yang ini theta. Dia ada theta kan? Theta 0.7528. Okey, dia jari kita ada kiri kanan 10. Yang ini maksudnya yang atas kita boleh pakai, kalau malas tukar jadi rad, kita boleh pakai
matematiknya, contoh matematik kita pakai 80/360 darab dengan pi, darab dengan jejari kuasa 2. Dapat, tak ada masalah. Tolak dengan yang ini pula kita pakai rumus dalam penyelesaian segitiga. Apa formula dia? 1/2 AB sin theta. 0.7528. Dapat 2 ekor. Ni dan ini selesai. Dia faham? Dia macam-macam lagi dia boleh buat. Ada pelajar dia buat cari ni dulu, cari ni. Boleh, mana-mana. Tak ada masalah. Okay? Tekan kalkulator tengok. Hati-hati lah mod. Hati-hati mod kamu kena dalam red Kalau kita pakai sin radian ni 35.63. Nampak tu. 35.63 untuk kawasan 1 kita ambil ni. Ni kawasan 1. Dianggap. Okey. Kawasan 2. Kecil ni je. Kecil ni maksudnya idea kita luas kawasan 2 saya adalah saya ambil segitiga besar tolak dengan sektor besar ni. Segitiga tolak sektor juga ni. Sebab segitiga kita ambil lebar dia 16, 12. Okey. Sektor kena ada sudut alfa kita tadi 6, 4, 3, 5. Dah tulis kat gambar senang. Jari dia sampai sini. Ni sampai sini. Yang salah ambil 16. Okey. Sekarang dah boleh buat dah. Tekan kalkulator formula. 1/2 darab 16 darab 12 tolak 1/2 darab R kuasa 2 theta 6435. Tekan kalkulator. Siaplah. Dia yang penting idea nak ambil kat mana, yang tu penting. Okey. Tolak dengan 0.5 darab 16 kuasa 2 darab 6435. 13.63. Jawapan akhir waduh buat ni. Luas kawasan berlori sama dengan saya ambil 35.63 campur 13.63. Dapat jawapan 49.26. Betul ke? Cek tengok bisa. 49.26. Okey. Mana? Tajuk lengoh. Kamu duduk tengok pun kadang-kadang boleh jadi lengoh. Jam. Betul saya kalau boleh dalam kelas hari ni. Bawa segala macam. Ambil air, letak kopi ke makanan. Kat rumah. Order je kat mak tu. Main order. Apa? Anak tengah belajar. Mak hati sejuk tau. Bila hati sejuk, order apa? Dapat je. Tengoklah macam mana kan. Kadang-kadang tak dapat juga. Ikutlah. Okey. Biasanya akan ada. InsyaAllah. Okey. Jadi kat sini. Hari ni sebenarnya saya nak insyaAllah kamu dah nampak sikit lah ideanya untuk satu topik yang kita boleh skor 10 markah. So kau full mark A+ tau. Walaupun bukan keseluruhan A+. Tak apa, yang ni dulu A+. Sikit-sikit kita ambil. Okay, next week saya dah bagi topik tadi. Mana? Saya bilang, situ lah cerita dia. Topik apa dia? Pembezaan, pengambilan, vektor, koordinat. Okay. Dan kita ada lebih kurang ada sebulan lagi. Sebulan maksudnya mungkin dapat 4 kali. Kalau 4 kali cantik. 4 kali maksudnya ada 8 kelas lagi. 8 kelas lagi. Jadi ajaklah kawan ramai-ramai tak apa. Saya gunakan konsep
berkongsi sebenarnya. Saya tahu ada yang nak ambil kelas tapi tak mampu kan. Online pula, handset lagi, internet lagi kan, tak apa kan. Tapi tak apa pun saya perlu juga kan nak bayar semua. Tak apa tu maksudnya bayar kemudian. Kan masuk kelas dulu belajar kan. Bila ada kan ayah kamu pun tengok kata nak ada duit sikit boleh bagi, kamu ambil akaun saya kamu transfer, tak ada masalah kan. Kalau tak ada tak apa. Dah kerja nanti kau bayar. Dah kerja bayar. Kan? Tak ada masalah. Kalau ingat, tak ingat saya halalkan ilmu saya kepada kamu, saya wakafkan. InsyaAllah. Jadi untuk hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan belajar, teruskan buat latihan, teruskan kesemangat. Semoga kamu akan dapat result yang kamu tersenyum, mak ayah tersenyum, saya tersenyum. Terima kasih. Tuan-tuan, kamu rasa kalau apa yang tadi saya ajar boleh faham, kongsi-kongsilah dengan rakan-rakan. Share, masuk saya punya YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya, subscribe itu gratis bang. Okey, terima kasih.